Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada para penonton yang bersama-sama kita di Facebook iLead KBS. Pada pagi ini kita akan bersama-sama panel yang kita jemput khas, iaitu Tuan Saiful Nang bagi membicarakan tajuk kita di bawah penjanaan ekonomi. Tajuk kita pada pagi ini adalah menjana pendapatan di era digital. Panel kita adalah merupakanlah seorang usahawan dan filantropis yang tidak asing lagi dikenali ramai. Beliau juga merupakanlah salah seorang usahawan yang mempunyai pemilikan dari segi pelbagai jenis perniagaan. Antaranya contoh adalah seperti syarikat media, syarikat travel dan juga pemilik kilang dan pelbagai jenis syarikat yang lain. Sebelum itu, saya ingin menjemput para penonton untuk share dan like Facebook iLead KBS. Dan sekiranya mempunyai soalan di ruang komen, tuan-tuan boleh berkongsi di ruang komen bersama untuk kita share dengan panel kita. Para penonton juga dipohonlah untuk mengisi link pendaftaran bagi membolehkan para penonton mendapat pengesahan slip kehadiran. Apa khabar Tuan? Tuan Saiful Nang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Tuan kerana bersama kita lah di Facebook iLead KBS. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih menjemput. Saya Mazlan Muhammad daripada Kluster Kejaya selaku moderator anda akan bersama para penonton bersiaran secara langsung bersama panel kita selama 1 jam. Sebelum kita mulakan bicara kejaya kita pada pagi ini, saya ingin membaca iaitu profil Tuan Saiful Nang ataupun panel kita lah, yang mana merupakan seorang inovasi thinker, entrepreneur dan filantropis yang hebat. So nama penuh beliau adalah Saiful bin Nang. Manakala nama popularnya adalah Saiful Nang. So memang nama Saiful Nang ni memang dikenali ramai lah secara online ataupun offline lah Tuan. Tuan Saiful Nang juga adalah merupakan usahawan dan filantropis, dan pendidikan di peringkat ijazah sarjana muda adalah di dalam Bachelor Science Film and Animation di Multimedia University, iaitu pada tahun 2000. So beliau juga pengalaman pernah menjadi pendidik ataupun pensyarah di Royal Melbourne Institute of Technology RMIT, dan Tuan Saiful Nang juga telah menerima pelbagai anugerah lah sepanjang tahun. Kita boleh lihat dari segi satunya adalah mencapai anugerah dari segi Malaysia Photography Legend, iaitu di bawah dokumentari di sebalik nama RTM, dan juga merupakan top finalist Malaysian Achievement Award 2012. Dan Tuan Saiful Nang juga merupakan top 10 Malaysia 2011 magazine Young Successful Icon. Beliau juga merupakan one of the entrepreneur di bawah rancangan dokumentari Astro Awani tahun 2011, dan juga merupakan Most Outstanding Youth 2010 ASEAN Youth Ambassador Award, dan seterusnya adalah merupakan International Judge for Reality TV Program The Big Short Asia Media 2010, dan merupakan juga Match Vision Partner ataupun sebagai duta TIC Design USA Product for Malaysia, dan seterusnya juga telah berpengalaman sebagai Official Royal Portrait Photographer of ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tunku Sultan Muhammad kelima, iaitu Sultan Kelantan Darul Naim, dan seterusnya merupakan Official Royal Photographer untuk di bawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Muhammad Faiz Petra, dan beliau juga merupakan Royal Photographer for Sultan of Brunei Darussalam,
Dan antara fakta menarik, beliau juga merupakan first Malay to be conferred mastership from Photographer Association UK tahun 2009. Beliau juga merupakan adalah winner of Canon Photo Marathon 2007 dan one of 100 tokoh English College. So banyak betul pencapaian Tuan Saiful Nang. So kita boleh lihat antara fakta menarik, kita boleh lihat Tuan Saiful Nang ni juga mempunyai jenama beliau sendiri iaitu Candid Syndrome, yang mana kalau tuan-tuan para penonton boleh lihat di rancangan melalui YouTube, Candid Syndrome ni adalah salah satu rancangan lah yang dibawa di dalam YouTube. Dan juga Tuan Saiful Nang juga telah membangunkan dari segi akademik fotografi iaitu Saiful Nang Academy Fotografi SNAP, dan beliau juga telah melatih sebanyak 30,000 jurugambar. So memang banyaklah tuan. So antaranya juga beliau juga merupakan presiden di Saiful Nang Academy. Kalau kita lihat pencapaian dan fakta-fakta ni memang banyak sekali lah tuan. Pencapaian tuan sama ada anugerah ataupun fakta menarik berkaitan tuan. Terima kasih tuan kerana bersama kita lah pagi pada ini. So kita boleh teruskan persoalan pertama tuan. Kita nak tengok dari segi keterlibatan tuan ni dalam dunia perniagaan. Bagaimana matlamat utama tuan menjalankan perniagaan? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Encik Mazlan Muhammad dan juga daripada AILID, Kementerian Belia dan Sukan, dan juga kepada semua yang menonton live ini. Okey, kalau kata anda menonton daripada mana-mana anda berada, minta komen dekat dalam ni. Okey, bagi tahu, bagi salam, jawab salam saya, Assalamualaikum, dan jawab salam saya, dan kemudian jawab Waalaikumsalam, saya dari Penang, saya dari Kuala Nerang, saya tadi. Okey, kita nak tengok berapa ramai yang respon daripada sini. Jadi hari ini kalau kata pengenalan ataupun soalan pertama, apa soalan pertama tadi? Bagaimana, kenapa kita buat bisnes? Kenapa dari segi keterlibatan tuan dalam dunia perniagaan ni matlamat utama dalam menjalankan perniagaan? Boleh tuan nak bersama para penonton kita pada pagi ni. Okey, ni apapun kita terima kasih kepada Aisyah Bakar, Fayatul Zili, Abdul Malik Noor, Azmina dan semua, Iza Sohaili, Nurlida Hussein, yang Azwar Rajalik dan juga yang mana mengikuti melalui online yang sempat saya bacakan. Jadi kalau kata tujuan untuk berniaga ni, ramai orang kalau kata berniaga, of course semua orang akan rasa macam semua nak kaya, nak boleh beli apa-apa saja, nak pakai kereta apa yang dia suka, nak pergi melancong luar negara, dan itu antara perkara-perkara yang mereka nak lakukan. I tend to do something yang lebih kurang sama sebenarnya pada permulaan when we put our feet into the business. Kita dah mula dalam perniagaan kita ni, of course kiblat kita yang pertama adalah untuk kaya, untuk kita enjoy kekayaan kita tadi tu. Jadi sampailah satu ketika when I suddenly inspired dengan satu cerita yang mana seorang profesor di Canada katanya macam tu. Ini cerita ni ada banyak version dan it could be wrong and could be right, ataupun dia sebenarnya satu tales yang diceritakan untuk kita ponder ourselves. Seorang profesor dari Canada, dia ke hutan Amazon untuk membuat satu penyelidikan di hutan paling besar, hutan tropikal yang terbesar di South America pada ketika itu. Dan mereka menjumpai satu keluarga orang asli, tribe yang asal dari di hutan Amazon itu, dan dia melihat kehidupannya selama berbulan-bulan. Dia melihat orang ni, dia akan bangun pagi, dia akan main dengan anak-anak dia apa semua tu, dan kemudian dalam pukul 9 macam tu dia akan turun berperahu dan pergi mengail ikan. Lepas dapat seekor dua ikan, dia balik dan kemudian dia makan bersama anak-anaknya satu ekor ikan, kongsi ramai-ramai, dan kemudian dia berkebun dekat petang-petangnya tu semua, dan kemudian petangnya pun makan juga, dan besok dia kena pergi mengail lagi. Dan ini yang terjadi, dan sampailah satu ketika profesor ini pun datang berjumpa dengan
orang asli ni dan memberanikan untuk memberi satu saranan. Tak tahu bahasa apa mereka pakai, tetapi apa yang mereka yang profesor ni katakan, dia tanya, hai orang asli, tak tahulah apa nama dia, saya ada cadangan yang mungkin lebih bijak sedikit daripada apa yang you tengah buat sekarang. Apa kata kalau kata setiap hari you keluar awal sedikit daripada waktunya, iaitu katakan daripada pukul 9 sekarang you turun ke sungai untuk mengair, katakan you turun katakan pukul 6.30 ke pukul 7 dan kemudian balik sedikit lewat, dan jangan dapatkan setakat seekor dan terus balik kan, ataupun seekor 2 ekor dah balik. Cuba dapatkan mungkin 5-6 ekor. Dan orang asli tu pandang kecil besar profesor ni. Orang asli tu bertanya. Kemudian dia tanya, okay, so next dengan ikan yang banyak tadi tu, awak boleh makan sebahagian dan awak boleh jual lagi sebahagian. Okay. Dan kemudian kemudian bila awak dapat duit, awak boleh beli bot yang lebih besar. Bila awak boleh beli bot yang lebih besar dengan equipment yang lebih besar, yang lebih banyak, awak boleh dapat ikan yang lebih besar, lebih banyak. Okey, kemudian bila awak dah ada semua benda tu semua, awak boleh ada masa awak dah boleh mula hire orang bekerja dengan awak. Lepas tu nanti bila dia dapat ikan-ikan sungai yang fresh daripada Amazon dan jual, dan awak akan jadi kaya. Okey, kemudian awak bolehlah ada masa bersama dengan anak-anak, boleh main dengan anak, lepas tu apa semua tu, dan awak boleh enjoy life. Dan dia jawab, itulah yang saya sedang buat sekarang. Kenapa I have to go all big round just to get into the same point? Jadi apa pun, itu satu benda yang, satu dispute yang saya nampakkan. Saya tak mau jadi macam orang asli yang macam itu kerana saya cepat sangat berpuas hati dan hanya mencukupi untuk keperluan keluarga. Dan saya pula tidak mahu jadi macam profesor tadi ni, yang mana kita kena buat semua benda semua tu untuk kekayaan dan mengorbankan kita punya masa yang berkualiti bersama keluarga tadi tu. Jadi apa yang kita buat ialah, tujuan kita berniaga ni adalah untuk kita enjoy, kita seronok. Kalau kata kereta itu menyebabkan kita seronok, okey kereta. Kalau travel itu membuatkan kita seronok, kita travel. Jadi the best part ialah apabila, the most beautiful part ialah dalam bisnes, bila kita dapat lakukan apa yang kita suka. Because dia tak sama macam kita bekerja dengan orang. Kadang-kadang bila kita bekerja dengan orang, kita kena buat apa yang orang tu buat, yang kadang-kadang dia tidak membuatkan kita happy. Jadi ini antara permulaan. Mulanya kita berniaga pasal nak kaya, tetapi bila kita kejar sangat kekayaan, kita hilang kita punya life. Dan kita kemudian jadi bijak sedikit dan kita combinekan kehidupan dan juga bisnes, sehingga bisnes yang kita combine bersama kehidupan yang menyebabkan kita jadi happy dengan perniagaan tadi tu, that business start to fly. Itu yang menariknya. Dan daripada situlah juga saya suka mengajar. Saya suka ni, kita buat akademi. Saya suka ambil gambar, kita buat media company. Kita suka travel, kita buat travel company. So hari ini biasanya orang pergi travel, they spend money, and we go travel, we make money. Jadi bisnes-bisnes yang kita bangunkan daripada interest kita, yang buatkan kita gembira, kita happy. Jadi kalau kata you are an entrepreneur, you are yang mendengar ni belia-belia semua ni, dan daripada belia-belia ni semua ni, inilah masa kita tanamkan kita punya minat. Kenapa kita nak berniaga? Kerana kita nak buat apa yang kita minat nak buat secara religiously. Dan insya-Allah bila kita buat secara dengan apa yang kita minat, kita punya sustainable time ataupun endurance. So bisnes ni dia bukannya sprinting, tetapi bisnes adalah satu marathon yang mana kita tak boleh nak tergesa-gesa nak pakai pace yang laju pada the first 1 kilometer, tetapi lepas tu kita tak dapat nak habiskan the race tadi tu. Okay, itu untuk soalan pertama. Terima kasih kepada Masumi dan Kluster Kerjaya iLead KBS, Kesep Mato, Cik Lot, di Cruz Sorian. Oh ni dah start daripada PDT Kerian, Zulkifli Arif, Zul Arif, Muhammad Sofian Ibrahim, Sufian Yusof, Nur Nasrin Maknayan, Lazia Buang, Cik Lot, Fazlina Idayu. Waalaikumsalam. Saya Fazlina dari Nilai. Okey, dari Nilai. Saya Syafiq dari Institut Sukan Negara. Alhamdulillah.
Assalamualaikum, sejahtera. Saya Meliani Fitria Indra dari Jabatan Beli dan Sukan Wilayah Persekutuan KL. Wow, nama dahsyat. Seterusnya Syamsina Harun, saya dari Ceras. Suhaila Siu, Suhaila binti Sehat dari Pejabat Daerah dan Tanah Kerian. Okey, terima kasih banyak-banyak dan ramai lagi ni, saya tak sempat nak baca semua. Tadi tuan ada mention seronok. Tujuan utama tu, once kita seronok tu, pelbagai bisnes lah kita boleh buat dalam walaupun pelbagai bisnes yang kita buat, kita tak ada satu tekanan yang amat yang tertekan lah. Relax. Kita berniaga ni tak bolehlah nak stres-stres sangat. Maknanya dari segi passion tu macam mana tuan? Of course kita passion. Masa saya ambil gambar dulu, because saya memang minat ambil gambar dan saya minat travel dengan fotografi. Sebab tu saya jadi international photographer, because saya tak nak jadi fotografer yang cuma travel dekat dalam KL saja kan. Kita mula-mula kita travel, okey, ambil gambar, kita enjoy. Kita suka ambil outstation punya projek. Kadang-kadang orang biasa outstation mesti ada outstation charges semua. Kadang-kadang orang tak ada bajet, kata tak apa. Pasal saya suka nak pergi tempat tu, okey saya pergi. Kadang-kadang walaupun dia punya dia tidak mampu untuk membayar kita punya rate, tetapi kadang-kadang kita compromise. Kita tak apa, kalau tak aku pun memang nak pergi makan angin kat sana, hotel kena bayar sendiri, flight kena bayar sendiri, ni dah ada job kat sana, setakat pergi ambil 4 jam, pergi ambil gambar ketuk-ketak, tapi kita boleh duduk dekat hotel orang bayar, lepas tu flight orang bayar, semua tu. Itulah benda yang konsep yang berlaku. Ini pada tahun 2004 dahulu, dan kemudian bermulalah era bila saya menjadi jurugambar international di Bali, dan kemudian saya pergi ke Paris, pergi ke England, pergi ke US, Japan, dan juga merata satu dunia dengan kamera tadi tu hanya sebagai kita punya tiket untuk kita buat satu benda yang kita minat, iaitu ambil gambar satu benda yang kita minat, travel satu benda yang kita minat, tapi kita combinekan semua sekali menjadi satu kerjaya, dan kerjaya itu membentuk satu perniagaan itu membentuk satu kekayaan kepada kita dan kegembiraan yang kita dapat rasa bukan semasa kita ni kalau kata orang kata nak berniaga untuk kaya, aku nak dapat 1 juta. Lepas 1 juta aku dah happy. Lepas 1 juta you tak happy lagi. Lepas 1 juta you kena spend 1 juta tadi tu untuk bagi you happy. Tapi this process daripada 0 to 1 million ni adalah satu proses yang panjang, yang stressful. Kalau kata you buat satu business yang you tak suka. Jadi apa yang saya buat ialah fotografi saya suka, travel saya suka. Jadi the road to from 0 to million tadi tu adalah satu road yang enjoyable. You bayangkan kita driving dekat satu jalan yang lurus, yang kiri kanannya tak nampak apa, gelap apa semua tu, dia membosankan. Tetapi bila kita drive dekat satu kawasan yang memang kiri kanannya cantik, ada bukit, ada gunung, ada salji, ada air terjun, ada tasik, dan kita akan rasa macam enjoy perjalanan tu. Walaupun kita jalan dalam satu jarak yang sama dengan orang lain yang jalan pada waktu malam tak nampak kiri kanan, tetapi kita rasa kita less tired. Kita tak rasa macam cepat pancit. Itu dia masalah. Orang berniaga ni dia yang jadikan berniaga dia angat-angat tai ayam ni disebabkan oleh berniaga sekejap saja pasal dia tak minat. Biasa dia tengok orang lain buat berniaga tu, dia rasa orang tu dia berniaga boleh kaya. Aku nak berniaga sama macam dia pasal aku nak kaya macam dia juga. Tapi silap. Pasal orang tu berniaga, dia kaya disebabkan dia betul-betul minat dan dia enjoy dia punya proses. Kita pula, kita buat, we don't enjoy the process, kita tak enjoy dia punya kerja, tapi kita nak kaya sama macam dia. Mana boleh? Okay. Itu untuk soalan pertama lah ya. Very passionate tu sangat penting lah tuan. So kita pergi next. So sebelum ni Tuan Saiful Nang ni lebih dikenali lah sebagai jutawan jurugambar. So tadi Tuan dah mention tadi lah di peringkat awal. Cuma saya nak tahu bagaimanakah Tuan Saiful Nang ni mendapat dari segi inspirasi untuk memulakan langkah sebagai usahawan. Dengan di era digital ni, Tuan at the same time menubuhkan juga akademi Tuan lah dan pelbagai syarikat lagi. So what inspire Tuan Saiful Nang lah untuk lebih memotivasikan untuk sustain dalam bidang keusahawanan ni? Okay, pertama sekali bila kita berniaga tu, of course, cost of the business tadi tu yang macam kita dah jawab tadi pada soalan pertama. Kedua, setelah kita achieve satu
satu orang kata tu makom yang pertama tu. Yang makom pertama ni adalah satu kejayaan dalam perniagaan kita. Yang pertama tu, dan bisnes banyak kita buat tetapi banyak yang fail kerana kita tahu semasa orang suka bercerita tentang yang indah-indah lah, yang dia punya kejayaan, tetapi yang failure jarang-jarang nak dicerita kerana cerita untuk failure ni dia terlampau panjang dan dia very personal dan kadang-kadang orang malas nak cerita benda tu. Tapi once kita dah reach into satu level yang kita rasa macam oh sebenarnya success is not impossible, dan masa ni kita start to share to the people. Dan saya punya fahaman, prinsipal pada ketika dulu sampai sekarang ni, whenever you feel you are there, kadang katakan kita ni bukanlah nak kata successful ni, lain orang dia lain, dia punya cara dia untuk rating sukses tu. Ada orang dia cakap dia ada 10 million dalam bank account, dia itu dah sukses. Ada orang dia kata 1 million dah sukses. Ada orang macam saya sendiri, saya tak cakap sukses tu adalah dalam bentuk figura. Saya lebih kepada dalam satu success means I can do what I like to do, I enjoy what I do, then I can sustain my life dengan apa yang saya suka buat tadi tu. Dan pada saya itu dah sukses. Dan saya rasa ramai lagi orang yang di luar sana, dia perlukan perkara ni, cuma mereka tidak ada guidance. Tak ada guidance bila jalan dalam keadaan gelap. Kadang-kadang masuk ke jerat, masuk ke lubang, terlanggar pokok, terlanggar apa semua tu. Jadi kita ni yang dah lalu tempat tu, kita dah tahu, kita dah langgar pokok yang orang akan langgar sebelum ni. Kita dah masuk lubang orang yang masuk, yang orang bakal masuk selepas kita. Dan apa kesalahnya? Penubuhan akademi itu adalah untuk kita leveragekan informasi-informasi dan juga knowledge yang kita ada ni supaya orang selepas daripada kita nanti ni, orang selepas daripada kita ni dia tahu dan dia dapat guided. Saya dah remind, okay, kau jangan buat macam ni pasal kau akan masuk lubang ni. Kau jangan jalan tepi sangat, kau akan langgar pokok. Kau jangan jalan dekat ni, kau nampak ada macam ni semua, nampak macam menarik sikit, kau pergi kat situ, itu jerat babi. Dan macam-macam lagi benda yang kita boleh bagi tahu dekat orang-orang yang sebelum, yang selepas daripada kita ni. Mereka pun nak sukses juga, mereka pun nak enjoy juga. Jadi itu penubuhan, itu inspirasi penubuhan akademi selepas. Sebab itu akademi kita sampai hari ni, daripada 2008 kita buat akademi ni, 2004 kita mula bisnes, 2008 tu kita dah start share kita punya knowledge. And kalau kata nak trace back sebenarnya 2004 tu lagi kita dah start sharing knowledge, because kita dah start daripada bisnes kita tu daripada bulan 8. Sekitar bulan 12 2004 tu, dalam tahun yang sama kita bermula, kita dah gain a lot. Kita dah gain a lot and we already break something yang barrier. Pada ketika itu ada ramai orang, beribu-ribu orang jadi jurugambar perkahwinan, dan kita masuk ke dalam satu industri yang ada beribu-ribu persaingan. Jadi kita rasa macam okay, I don't want to be orang-orang yang biasa-biasa macam tu. I want to create a niche, I want to create a uniqueness sehingga orang nampak saya tak sama dengan yang lain. And we did. And I did. Then after that, dalam 3-4 bulan tu, we make something yang kita dah already known to be one of the most expensive photographer masa tu dekat dalam Malaysia. One of the most lah, belum jadi most lagi. After couple of years, baru kita jadi one of the most expensive photographer in Asia. Masa tu lah. Pasal bukannya mahal sangat, tetapi pasal dekat Asia ni pun tak ramai orang charge mahal-mahal sangat. Jadi pada ketika itu, dan kita rasa macam we want to start share to the people. Itu dulu punya cerita. Jadi kita buka akademi. Akademi ni kita start guide people how to be photographer, dan kemudian bila kita move into travel business, we move into manufacturing, kita menghilangkan pakaian-pakaian, dan juga kita move dalam perniagaan-perniagaan yang lain semua ni, kita guide pula orang. Kita guide macam mana orang nak buat marketing secara online, macam mana nak buat digital marketing. Pada hari ini ramai, banyak sekolah-sekolah, banyak online marketer ataupun online trainer yang dia boleh train you macam mana nak buat FB ad, tetapi mereka sendiri tidak ada medal, mereka tidak ada real business yang mereka buat untuk betul-betul dia apply dia punya apa yang dia cakap tu. Setakat mereka ambil daripada buku, okey mana buat FB ad macam ni, secara teknikal yes dia boleh ajarkan, tetapi apa yang kita buat hari ni, kita sentiasa nampakkan berkembar antara education dan juga industri ni, dia sentiasa berkembar.
Bila kita run on media, kita akan train orang on media. Bila kita kita run on travel business, kita akan train orang on travel business. Kalau kita run on digital marketing, kita akan mengajar orang digital marketing. And we will get the first hand information ataupun pengalaman yang direct daripada industri. Pasal benda ni contohnya macam digital marketing. Digital marketing dia move very very fast. Dia setiap hari dia bertukar, algoritmnya berbeza-beza. Tetapi kalau kata hari ni kita nak masuk ke satu buah training center yang mana dia cuma mendapat update benda tu, dia ambil daripada silibus buku tahun lepas, that mean dia dah ketinggalan jauh sekali. Yang ni yang kita punya, the inspiration why kita letak Saiful Academy tu, dia berkembang dengan semua industri-industri yang kita bangunkan dalam gugusan perniagaan kita. Terima kasih Tuan. So dari segi explanation tadi Tuan, so dari fungsian contoh perkhidmatan fotografi Tuan tadi, tempat travel di negara contoh tadi Paris, London dan sebagainya, walaupun dari segi bear of courses tu di bear oleh ayah wedding tadi lah, orang yang memohon perkhidmatan tu. So dari segi get first hand information tu memang betul lah Tuan. So untuk makluman Tuan, kita ada satu soalan lah daripada Kluster Kerjaya iLead KBS. Salam Tuan moderator Tuan Saiful Nan. Bagaimana hendak memastikan passion Tuan konsisten dan bukan hanya mengikut trend semasa agar daripada passion tersebut menjadi kerjaya utama kita dan bukan hanya bekerja makan gaji duit tanpa meninggalkan passion. So dari segi persoalan tu kita nak tengok lah budaya sustainability tu, kelestarian seorang usahawan tu, dia boleh sustain mengikut trend ataupun dia boleh continuity sehingga perjalanan yang sejauh mungkin lah Tuan. Okay. Kalau kata orang passion dia makan, dia sekarang ni kita ada dalam kita punya kalangan orang-orang yang kita train, mereka menjadi YouTuber makanan dan dia boleh buat sampai buat masa ni baru 6 bulan 7 bulan dah boleh buat income 6,000, 5,000, 6,000 satu bulan, which is passive income daripada dia punya YouTube makanan tu je. Contohnya macam dia, pasal dia enjoy makan, ada yang enjoy masak, dia buat masak semua tu, dia punya income dia sampai 30,000, 40,000 sebulan. Dan ini adalah benda yang of course bila kita akan maintain kita punya passion ni apabila passion yang kita buat tu dia ada result. Tapi kalau tak ada result, kita yang passion tadi dia akan jadi tension. Itu dia punya matematik dia. Jadi you buat satu benda yang you minat, tetapi sentiasa kena gabungkan apa yang kita minat tadi tu dengan keusahawanan. Kalau kata you tak gabungkan, you pergi travel, you travel tak dapat duit. Because travel, suppose you spend the money, tetapi bila kita travel, we spend, then we get nothing back, sebenarnya that is wasting money. Sama juga bila ambil gambar, ada orang ambil gambar, beli kamera mahal-mahal beribu-ribu semua tu dengan lens yang paling canggih sekali, tetapi lalas dia ambil gambar agak-agak tak apa ada masa sangat, dia letak je kat dalam almari and not using anything for that. Dia tak akan dapat apa-apa daripada tu, dia cuma ada passion saja. Tetapi kalau kata dia kaya is fine, tetapi kalau dia berhabis untuk beli kamera lah, dia travel tetapi dia tidak mendatangkan result daripada situ, no point. Sebenarnya itulah passion yang tidak sustain. Pasal passion tu you kena ternak passion tu, kena keluar duit untuk passion habis. Padahal macam mana kita nak temukan passion tadi ni dengan profession kita, jadi barulah jadi profession. Dia jadi bukan profession, dia jadi profession. Kita minat dengan kita punya passion dan passion itu menjadi profession kita dan duit datang dari situ dan kita drive the business daripada situ. Dan kebijaksanaan kita ni bila kita dalam keadaan kita passionate, of course kita buat satu benda tu kita suka, kita akan jadi tenang. Bila dalam kepala kita tenang, tak semak, dalam kepala yang tak semak inilah banyak idea-idea yang orang kata tu stunning idea, yang hebat, yang powerful, semua tu akan datang distract your mind dan masa tu you boleh buat and you can be very successful. It's just a matter of time saja. Okay? Dari segi passion, dia mesti bersama dengan profession lah Tuan. Yeah.
dengan itu dia boleh drive the business untuk unlimited lah. Contoh tuan, dari segi business tadi nak sustain tadi tuan, kita lihat passion ni memainkan peranan penting sebenarnya. So bagi membolehkan, contoh tadi tuan dah mention membuat kek. Tapi kalau satu bisnes yang benda lain, contoh membuat pakaian. Kita ada pelbagai anak muda ni yang ada background dari segi tekstil lah, dari segi jahitan dan sebagainya. Tapi masih juga nak bekerja dengan orang ataupun bekerja dengan majikan lah tuan. Mungkin tuan ada sedikit pandangan untuk kita nak change the mindset of our youth. Kita punya belia lah, anak muda kita ni. Okay, pertama sekali, nombor satu, tak salah kita nak bekerja makan gaji. Sebenarnya makan gaji is part of kita punya profession. Kalau semua orang nak berniaga je semua tu, dia akan jadi sekarang ni yang what we call it gig economy. Tetapi juga tidak salah semua nak berniaga sampai tak ada orang nak bekerja. Pun still fine. Cuma you kena tahu anatomi perniagaan. Kalau dahulu perniagaan besar, ada sebuah syarikat ada 1,000 orang staff. Tetapi sekarang ni perniagaan yang besar tadi dia terpecah kepada untuk 1,000 orang staff tadi tu, dia terpecah kepada katakan 10 buah syarikat yang ada 100 orang. Marketing dia dah divide kepada beberapa company, dan distribution dia dah outsource, dan kemudian ini adalah perkembangan perniagaan pada waktu ini. Kalau dulu kita dengar bisnes-bisnes selepas kemerdekaan, bisnes-bisnes antara yang orang sebut macam Guthrie, Sime Darby ke apa, ni semua adalah satu syarikat perladangan yang besar yang mempunyai puluhan ribu pekerja. Tetapi sekarang ni kalau kata kita berada dalam era perniagaan waktu ini, dia dah scale down the business semua tu, dan dia mengurangkan liability, dia mengurangkan kita punya kawalan kita kepada maknanya lebih kepada profit tadi tu. Instead of one company, dia take out all the profit, and dia punya kerja pun semakin banyak dan semakin banyak. Tetapi dia lebih kepada dia pecahkan tadi tu kepada yang kecil-kecil yang itu, dan slowly now Malaysia menuju ke arah gig economy. Dia dah lagi-lagi selepas PKP, dan whenever people dah start untuk rasakan sebenarnya boleh bekerja daripada rumah pun, dan we can still perform bekerja daripada rumah walaupun sebelum ni kita tak percaya kita boleh committed bekerja daripada rumah. Jadi kalau kata apa soalan ni tadi ya? Dia dari segi kita tengok dari segi passionate tadi lah tuan. Okay. Jadi dia transform. Okay. Yang makan gaji tadi kan? Yang makan gaji. Jadi kalau kata yang makan gaji dengan yang apa, kita rasa macam mereka nak move daripada makan gaji pergi ke usahawanan, because biasanya kalau kata orang nampak macam sedapnya jadi usahawan, dia boleh relax goyang gigi kan apa semua tu. Tapi itu adalah satu misleading perspektif yang orang lain nampak. Orang lain nampak facet je daripada depan. Of course, jadi usahawan itu adalah payback dia. Yang you boleh rasa macam you bekerja setiap hari, cuti pun kena minta daripada majikan, tetapi cuma boleh pakai kereta, katakan boleh pakai Myvi, dan kemudian kawan yang sebaya dengan you, dia dah buat berniaga apa semua tu, nampak kecil-kecilan, office pun kecil, tetapi dia boleh mampu pakai kereta yang lebih besar. Jadi dekat sini kita rasa macam bestnya aku nak jadi macam dia tu, aku kena bekerja berapa lama lagi. Dan sebenarnya tidak ada macam tadi saya bagi tahu makan gaji pun tak ada masalah, dan sebenarnya keusahawanan pun tak ada masalah. Dan kalau kata semua orang nak jadi usahawan pun tak ada masalah. Kalau semua orang nak makan gaji baru ada masalah. Masalah nanti tak ada pula orang yang nak jadi usahawan. Okey, jadi apa pun sebenarnya pada saya jangan takut. Niaga ni sebenarnya satu jangan takut, dan satu lagi jangan berangan tinggi sangat. Kalau kata kita tengok drama jam 7, kalau kata CEO mesti pakai kemas, dia punya meja yang kemas saja, lepas tu masuk-masuk je company, lepas tu parking terus dekat foyer, lepas tu kereta besar, lepas tu disambut oleh sekretari yang kaki dia panjang, dan dia kemudian lepas tu, ini semua adalah angan-angan yang sebenarnya yang di-created sebagai satu fantasi yang berada dalam dunia keusahawanan, yang mana sebenarnya in the real world it doesn't happen, because CEO punya meja adalah
meja yang paling messy sekali yang you boleh nampak dalam sebuah syarikat tu, dia punya meja paling messy pasal they have a lot of work to do. Kecuali dia ni chairman appointed chairman yang kerja dia baca surat khabar je hari-hari, and that one would be different. Ni chairman ni kadang-kadang bila sometime whenever you work in the civil services, kan, kemudian you dah ada title dan kemudian dah ada pengaruh, dan kemudian bila keluar you appointed oleh beberapa syarikat yang datang, you datang seminggu sekali saja, disediakan office, yang itu baru meja dia cantik, meja dia kemas, tak ada apa, tak ada dokumen apa semua tu, takat kalau ada datang pun dokumen nak sign untuk 1 minggu punya dokumen, sign daripada chairman, ataupun apa nama tu, non-executive director. Dia which dia don't have the power to execute things, jadi dia have no say in determining ataupun untuk menentukan hala tuju syarikat tadi tu. Dia cuma sign saja, dia dapat gaji setiap bulan. Yang tu barulah kalau kata you nak. Tapi itu bukan usahawan, itu adalah orang sama macam orang lain yang makan gaji. Cuma dia berada dekat situ disebabkan dia ada position, dia ada title dan dia ada pengaruh sedikit yang nak digunakan oleh syarikat yang appoint dia tadi tu. Jadi kalau kata kita sebagai usahawan, kita punya, dia jangan berangan sangatlah nak tengok drama Korea, drama jam 7 semua tu, jangan berangan. The real CEO is not like that. The real CEO, they have to work, dia punya apa, daripada ground sampai up. Dia kena buat semuanya, dia yang paling struggle, gaji dia yang paling last, gaji dia yang paling sikit kadang-kadang, dan of course kadang-kadang orang rasa macam jadi CEO mesti gaji besar. Tak ada. Semasa gawat macam sekarang ni, dalam kita punya pengalaman sendiri, masa COVID-19 punya pandemik ni, kita kehilangan 2 daripada syarikat-syarikat yang kita usahakan. Tetapi staff-staff yang ada tu kita kena divert into bisnes-bisnes yang lain. Kita tak, kalau boleh tak nak buang. So far kita tak buang pun. Dan kita kalau tak mampu, ramai orang bunuh tikar, dia buang je. Tapi kita tak buat, kita divert kepada bisnes-bisnes lain, dan we develop different business. Dan bila kita nak develop satu bisnes yang baru, of course kita akan melalui satu gestation period, yang mana gestation period ni adalah satu tempoh yang kita keluar duit sebagai modal, tetapi we don't get back the money tu laju. Dan dia belum sampai satu peringkat yang income lebih tinggi daripada kita punya capital, kita punya spending. Kita akan keep spending more than kita punya income. Jadi sampailah satu ketika bila dia, masa ini, time ni sebenarnya, masa inilah CEO dia ikat perut. Dia tak tahu, staff tahu dia hujung-hujung bulan dia terus dapat gaji. Tetapi CEO dia tahu bulan ni bukan setakat aku tak dapat gaji, aku kena keluar duit lagi untuk top up capital untuk make sure this new company run. Ini reality dalam bisnes. Jadi untuk anda semua yang berada dekat luar, yang teringin nak berniaga apa semua tu, be prepared to be mentally strong, and this is an endurance race. This is an endurance race. The only one you have to be defeated is you, bukan orang lain. Orang lain nak ejek, biar dia ejek. Orang lain nak seronok, biar dia seronok. Orang lain nak kata apa pun, let them talk. Okay? Because that's the only thing they can do. Jadi apa yang kita buat, kita tahu apa yang kita nak buat. When the vision is clear, nothing else matter. Itu pegang betul-betul. When the vision is clear, nothing else matter. Okay, itu pegang baik-baik sehingga we reach the vision that we put in the beginning of the journey. Alright. Ada lagi soalan? Siapa lagi daripada? Maknanya tuan, dari segi kita nak mulakan bisnes, kita tak perlu pandang pada persepsi orang lain lah. Maksudnya kita reach kita punya vision tu. Kalau kita nak pandang persepsi orang lain, kita tak boleh buat apa sampai bila-bila pun. That's why I cannot be politician. Kalau saya jadi politician, saya kena dengar orang ni cakap, dengar orang tu cakap, saya dengar. Jadi saya tak boleh jadi politician. Because nature, because dalam business pun, dalam ethical bekerja pun, dia ada politik bekerja, iaitu we have to do something yang populist. Kadang-kadang benda yang populist itu tidak sebenarnya satu benda yang betul. Nabi sendiri dibantah oleh sahabat-sahabat semasa Treaty of Hudaibiyah.
kerana persyaratan yang diletak oleh Quraisy musyrikin Mekah kepada Islam adalah sangat-sangat berat sebelah. Tetapi Nabi terpaksa. Nabi bukan terpaksa, dia Nabi dah tahu dia ada siasah dia, tetapi dibantah oleh sahabat-sahabat. Tetapi Nabi teruskan, kata kita buat je. Kita buat. Tetapi dia tak tahu sebenarnya apabila the strategy bila diletakkan oleh golongan orang-orang musyrik pada ketika itu, yang mana orang Madinah masuk ke Mekah, dia tak boleh balik semula Madinah. Orang Mekah pergi ke Madinah boleh balik semula. Jadi dia kan berat sebelah. Tapi apa yang Nabi buat, siapa saja yang daripada Mekah nak ke Madinah, daripada Mekah pergi ke Madinah, dekat Madinah akan ditarbiahkan dan kemudian dihantar semula balik ke Mekah dan sebarkan lagi tarbiah itu dekat Mekah. Dan orang Madinah yang memang dah ditarbiahkan, dia akan pergi ke Mekah dan akan sebarkan lagi. Jadi lama-lama Mekah ni berkembang dengan fahaman-fahaman yang doktrin Islam yang telah dibawa pada ketika itu. Jadi tak semestinya based on populist, secara politically right does not mean on the business sense is right. Okay, jadi sebab tu dalam niaga kita kena firm dengan vision kita. Jangan peduli apa orang cakap, yang nak nanggungnya kita. Kita bincang-bincang dengan kita punya shareholders. Kalau kata shareholders ni jenis yang shareholder pun tak payah, kita bincang-bincang dengan directors. Kalau shareholders dia tahu dia dapat untung je, hujung tahun dia dapat untung. As long as you tak swindle the company money, so that shareholder tak ada masalah. Lagi-lagi kalau kata the business is yours 100%, you sendiri shareholders, you sendiri director. Jadi lagi senang. Okay? Kan untuk memang contoh Nabi tu adalah memang kita utamakan lah tuan. So cuma dari content creator ni tuan. So anak muda ni kita lihat dalam YouTubers diorang lebih berminat nak jadi content creator. Maknanya profession lama seperti doktor ni, doktor pegawai kerajaan, pegawai arkitek ni dah profession yang kedua lah bagi mereka. Malahan dengan content creator ni tuan, dia dapat menjana pendapatan melalui hasil konten yang bermutu. Maknanya konten bermutu tu once dia share, dia dapat bagi manfaat lah kepada secara umum. Kalau satu content creator tu tidak dihasilkan secara bermutu, mungkin akan bagi feedback yang tidak berapa baik lah tuan. Mungkin tuan ada pandangan mengenai content creator ni tuan. Okay. Sebelum tu saya nak jelaskan tentang content creator ni. Kalau dulu orang kaya saja ada media sendiri, tapi hari ni setiap orang ada media dia sendiri dalam sosial media. Kalau dulu orang kaya saja boleh keluarkan news, tetapi sekarang ni setiap orang boleh keluarkan news. Kalau dulu orang kaya saja boleh ada stesen TV, sekarang ni setiap orang boleh broadcast diri mereka sebagai content creator, apa saja konten yang mereka mahukan melalui paparan online, melalui online digital platform. Benda ni adalah satu evolusi dalam kita punya, dalam teknologi kita dan juga dalam kehidupan kita. If we miss the orang kata tu the evolution, kita rugilah. Kita akan jadi dinosaur yang walaupun dia hebat, walaupun dia dahsyat, dialah yang paling besar, dialah yang paling garang, gigi dialah yang paling tajam, tetapi dia tetap pupus berbanding dengan haiwan-haiwan lain yang survive sampai hari ini. Kerana apa? Those people yang survive adalah those people yang adjust diri mereka mengikut climate pada ketika itu. Tapi kalau kata dia tak nak ikut climate, dia nak ikut diri sendiri, lama-lama dia pupus. Contohnya macam stesen TV pun sekarang ni, kalau kata you still think orang akan tengok TV dekat rumah, pergi buka TV channel berapa semua tu, then you akan jadi dinosaur yang pupus tadi tu. Kecuali you move yourself into the mainstream, bukan mainstream, into the the bandwagon yang baru ni sebagai content creator. You online kan you punya TV, then you make yourself punya sustainability itu dilanjutkan lebih lama lagi. Jadi untuk jadi content creator ni kalau nak bagi senang faham begini. Dulu stesen TV dia ada platform. Bila dia ada platform, dia ada creator, orang-orang yang nampak production house yang buat drama lah, buat dokumentari, buat rancangan macam-macam semua tu, dia jual dia punya content tu kepada TV. TV beli, dan bila TV beli, TV broadcast. Semasa TV broadcast, TV akan iklankan dekat dalam
TV akan mendapat revenue dia daripada iklan yang diletakkan dekat dalam rancangan tadi tu. Katakan dia beli rancangan tadi tu dengan harga RM50,000 dan kemudian dia jual iklan, slot iklan dekat dalam rancangan tadi tu dengan kos RM100,000. Mana dia untung RM50,000. Ini dia punya, ini kiraan TV dahulu. Tapi pada hari ini, bila you jadi content creator, you ada you punya channel sendiri, you buat content, you tak jual kat sesiapa. You broadcast you punya content tadi tu, then you gain viewers. Tapi kalau kata boring punya content, dia tak adalah viewers. Jadi dia gain viewers daripada content tadi tu. Macam kita sekarang ni ada kita punya projek sendiri yang kita namakan dekat dalam YouTube kita, YouTube Rare TV. Dekat dalam Rare TV ni kita ada buat content, kita very constant content, dan kita baru buat baru pulun dalam tempoh 6 bulan ni. Kita pulun, bukanlah pulun beria lah, tapi sambil-sambil dengan hanya menggunakan handphone kita boleh jadi YouTuber, dan kita edit pun guna handphone, dan kemudian kita upload pun guna handphone, dan administrating ni pun menggunakan handphone. Semuanya berada dekat dalam phone yang ini, which is kita everybody can do it. Dan tak payah nak kena ada modal besar. You suka buat apa? You suka mancing, pancingan itulah satu you punya content. Kerana dalam dunia ni ada berapa ramai suka pancing, dan you bagi tip macam mana nak mancing. You suka bersukan, you jadikan sukan itu sebagai content you. You suka shopping you tadi jadi content you. You suka apa? Jadi banyak benda yang kita suka yang hari ni boleh jadi content, kerana nowadays media adalah based on the demand. Ikut search, kita nak cari apa, kita suka tengok apa, kita suka masaklah kita punya content. Cuba kalau dulu stesen TV kita jual kat stesen TV, tapi hari ni kita tak nak jual kat stesen TV. Kita masuk dekat dalam YouTube. Okey? Dan itu adalah channel kita. Dan YouTube bayar kita berdasarkan advertisement yang masuk dekat dalam kita punya rancangan tadi tu. Itu YouTube bayar kita. Betul? Konten kita keluarkan modal kita sendiri, lepas tu nanti YouTube bayar mana advertisement yang akan diiklankan. Itu tak banyak. Kalau kata kita punya followers sekarang ni ada lebih kurang dekat 90,000 orang. 90,000 subscribers kita ni, kalau kata kita punya view kita dalam lebih kurang 1 ke 1.2 juta satu bulan. Dengan view banyak ni, kita punya income kita lebih kurang dalam 6,000, 5 ke 6,000 satu bulan. Tak banyak. Tetapi kita kena ingat, bila jadi content creator, itu adalah income pasif. Ada satu lagi income aktif. Income aktif dia apabila kita dapat, contohnya macam kita ni passionate buat review hotel contohnya, review makanan, review restoran. Ada orang dia pergi cas restoran tadi tu, yang mana nak review dia akan review yang baik-baik. Yang itu kita tak praktis lah. Jadi kita pasal dah ramai sangat orang buat macam paid review macam tu, dia dah jadi lama-lama dia dah jadi macam orang dah susah nak percaya dengan food review. Dan kita buat benda lain pula. Kita buat benda lain yang mana bila kita broadcast ourselves melalui YouTube kita, then we have our product at the back yang kita nak push dekat situ sekali. Jadi produk kita adalah menggunakan YouTube tadi tu sebagai platform untuk kita jual produk-produk kita tadi tu. Contohnya macam produk tourism kita, yang itu yang kita jual melalui YouTube kita tadi tu, YouTube channel. Tetapi kalau kata you all nak buat dengan cara yang very straightforward, malah nak pening kepala, buatlah review. Kalau kata you establish yourself sebagai reviewer hotel-hotel, nanti daripada hotel ni you dapat RM5,000. Contohnya macam you buat fokus pada airline punya review. Okay, dekat airline ni dapat RM20,000, airline ni dapat RM20,000. Ini paid review. Cuma game dia macam tu lah. Lama-lama orang nampak asyik cantik aja you punya review ni. Dah orang dah bayar, takkanlah you nak cakap benda-benda yang tak elok. You nak cakap mesti yang tak elok you sembunyi bawah kapet kan. Mesti you akan cakap benda yang elok je. Nanti bila orang naik kapal terbang tu rasa macam tak macam yang SN cakap pun hari tu. Dia dah jadi lain sikit. Itu game yang masalah, because you have to expose reality dekat dalam YouTube. Ini dia punya, kalau kata you nak menjadi content creator. Of course, undeniable, you boleh make passive income dengan apa yang you minat. Ini passive income tu benda yang kita tak payah usahakan. Let YouTube yang usahakan. Kalau kata hari ni kita membuat konten tentang masakan, kita tak payah nak tunggu nanti tiba-tiba Adabi masuk dekat dalam tu iklan, lepas tu Babas masuk, Brahim masuk, dan macam-macam lagi semua. Ini iklan-iklan yang telah dislotkan oleh Google AdSense
kan, dia akan masukkan dekat slot-slot yang mereka tu mahukan reach daripada kita punya penonton. Of course bila orang tengok kita punya rancangan masak, tak adalah tiba-tiba dalam rancangan masak tiba-tiba ada iklan nak jual kapal selam. Dia tak berkaitan. Tetapi kalau kata rancangan masak, iklan kita nanti iklan rempah lah, iklan apa MSG lah, iklan macam-macam, semua tu dia akan masuk kat dalam tu. Okay. Hanya content creator ni dia memang bergantung pada subscriber tuan di YouTube lah secara amnya. So kita lihat satu lagi tuan. So bila kita di peringkat belia ni, bila dia nak mulakan perniagaan tuan, so apakah adakah plan pemasaran perlu difikirkan terlebih dahulu ataupun personal branding ataupun produk? Okey. Dia sebenarnya semua tu berjalan serentak. Plan pemasaran mesti kena ada produk. Mesti kena ada, nak jalankan produk tadi tu untuk memasarkan, you mesti kena ada personal branding. Cuma bezanya personal branding dengan brand, dia personal branding ni biasanya dia bermula pada awal-awal. Pasal dia nak bawa personal branding tu dia lebih mudah berbanding dengan kita nak kenalkan satu brand yang totally new. Contohnya macam bermula dengan Saiful Nang dulu. Saiful Nang sendiri tu dah jadi satu personal brand. Jadi personal brand ni dia dah jadi macam whatever you talk, dia become satu ketetapan dalam jenama, pendirian jenama tadi tu. Jadi dia bukan separate entity. Dan daripada situ kita mula ada jenama-jenama macam Saiful Nang Academy, dia jadi satu jenama lain. Itu pun orang masih relatekan Saiful Nang Academy pasal kalau kata masa tu dah jadi fotografer dan media practitioners yang dikenali ramai. Jadi kalau kita nak buat akademi, kita buat akademi fotografi pucung contohnya. Dia tidak carry anything yang carry weight. Brand tu jadi brand totally new. Why not? Kita letakkan nama Saiful Nang Academy. Kan? Itu sebab jadi Saiful Nang dah ada jenama masa tu dan jenama dia dah strong. Jadi nak buat akademi, buatlah Saiful Nang Academy. Okey, dan kemudian daripada Saiful Nang Academy ni tadi, kita banyak buat workshop fotografi luar negara. Kita pergi tempat-tempat yang rare, tempat-tempat yang tidak orang pergi, tetapi bila kita ambil gambar cantik sampai orang teruja tengok gambar-gambar kita yang cantik tadi tu, dan kita start keluarkan sub brand daripada Saiful Nang Academy tadi tu, keluar sub brand nama dia Raycation. Bila Raycation ini dia punya sub brand tu makin lama makin dikenali. Masa tu baru kita keluarkan satu jenama namanya Raycation. Daripada Raycation kita keluarkan Ray TV. Jadi ni semua tu dia ada kesinambungan dan dia mengambil lajak daripada jenama yang kita dah buat pada awal-awal dahulu. Marketing itu adalah sebahagian daripada marketing strategi. Dan kalau kata kita ni adalah individual ownership company dan kita ni bermula dengan service business, the best is to self-brand yourself. Buat self-branding dahulu. Daripada self-branding dan itu barulah kita akan ke depan lagi dengan buat yang brand-brand yang lain. Tapi apa pun tidak salah kalau kata kita nak buat satu penjenamaan atas satu jenama yang bukan nama kita, tapi jenama itu adalah represent satu jenama yang betul-betul independen, yang tidak dikuasai oleh orang, tak tahu pun owner dia siapa, tetapi dia orang tahu jenama tadi tu dan juga dia punya duta jenama tadi tu. Kadang-kadang duta dia letaklah artis mana-mana pun. Tahun ni duta lain, tahun depan tukar duta lain. Tahun lagi satu lagi dah gaduh dengan duta ni, okay, buat duta lain pula. Jadi orang nampak produk jenama tadi tu dibawa oleh duta tadi. Tapi kalau kata kita buat self branding, we don't need that duta, because kita sendiri adalah duta kepada produk tadi tu. Kalau you tengok macam mana AirAsia contohnya, dia adalah satu jenama yang sangat pantas berkembang dan dia tidak menggunakan duta-duta, because Tan Sri Tony sendiri dia appear to be the front page of AirAsia. Jadi Jimat Kos, dan dia sendiri pun yang itu dia satu brand yang ternama dan kemudian dia self brandkan diri dia. Dia pun boleh juga. Macam saya self brandkan diri dan kemudian baru lahirkan brand-brand yang lain. Pun boleh juga. Dia tidak ada yang betul, tidak ada yang salah. Yang pentingnya kita tahu bila kita perlukan self branding dan bila kita perlukan branding yang bukan self branding tu. Okay.
Yang lain-lain daripada itu sebenarnya itu semua pun adalah all marketing strategy. Of course produk you mesti kena bagus. Kalau tidak, how good you punya marketing tadi tu, berapa cepat you punya marketing menentukan berapa cepatnya you lingkup. Kerana lebih ramai orang tahu you punya produk tidak bagus, lebih ramai orang lari dan produk itu tidak laku. Jadi ini semua mesti kena berjalan serentak. Dia tak ada cerita yang mana dahulu, yang mana kemudian, kerana semuanya penting untuk kita berniaga. Produknya kena bagus, servisnya kena bagus, barulah kita boleh khabarkan kepada orang. Kadang-kadang kita tak pandai nak khabarkan pada orang, tapi disebabkan oleh produk bagus, servis kita bagus, orang sendiri yang akan khabarkan kepada orang lain menerusi word of mouth tadi tu. So dari segi branding tadi, jenama Asia tu Tony Fernandez, orang dah tahu dah kenal. Dan macam jenama branding macam Tuan Saiful Nam, sebelum ni ada satu bila kita pakai baju ni, kita pakai brand kita sendiri. Maknanya duit tu maknanya dia punya flow of money tu masuk ke akaun kita sendiri ya tuan. Contoh macam saya appear, saya selalu appear dekat dalam social media. Saya rugi kalau saya pakai Adidas. Rugi saya kalau pakai Nike. Walaupun kita mampu beli Nike ke Adidas ke, kita beli LV ke, kita beli apalah semua tu, all this ini untuk appear to be, orang kata tu appear to be so called branded sangatlah. Tapi saya suka pakai macam sekarang ni, ini RPWP Healthcare. Kalau lepas daripada ni saya ada meeting dekat hospital. Jadi saya terus pakai yang ni, this is our brand. Baju ni pun kita sendiri yang buat, kita sendiri yang keluarkan, kita sendiri yang kilangkan. Okay? Dan kenapa kita nak pergi banggakan, walaupun kita tahu ada satu jenama yang bernama Nike ke Adidas ke, dia mempunyai kualiti yang dia agung-agungkan. Tapi kita lihat, kalau kata kita ni sebagai product owner, tapi kita masih mengagungkan produk yang lain, dan kita sendiri worship produk tadi tu dengan kita pakainya, sebenarnya kita sendiri menunjukkan kepada masyarakat yang kita tidak yakin dengan produk kita sendiri. Biar produk kita tak bagus, siapa yang nak kena yakin dengan produk kita? Kita dahulu. Kalau kita sendiri tak yakin dengan produk kita, jangan harap orang lain nak yakin dengan produk kita. You sendiri ada restoran, tetapi you makan dekat restoran sebelah, that means you don't like your restaurant, and the quality of the food dekat restoran you tadi tu tidak bagus. Sebab tu you makan dekat restoran lain. Kecuali lah you punya restoran tu cuma jual sushi je, takkan hari nak makan sushi je kan. Nak juga makan mihun ke, nak makan mi goreng ke dekat restoran sebelah, yang tu boleh lah kira macam tu. Tapi that is an analogy macam mana sebenarnya sebelum you nak gain trust from the people kepada you punya brand, you yourself mesti kena yakin dengan you punya brand. You nak pakai you punya brand sendiri pun you malu, baik balik kampung je lah, tak payah berniaga. Teruskan pakai jenama-jenama yang ada, yang dibangga-banggakan semua tu. Okay. Kalau you perasan, saya tengok saya punya gambar dan apa yang appear on the social media semua tu, boleh kata almost 100%. Boleh kata almost, bukan almost lah, I can say 100% saya tak pakai baju buatan orang lain, jenama sendiri. Kecuali lah kalau kata kita pakai baju sejuk kita keluarkan lagi, jadi baju sejuk tu kita pakai buatan orang. Tapi kalau boleh baju sejuk yang kita buat tu pun sebenarnya kita letak jenama kita juga, letak nama. Pasal apa? Whenever we appear to the people, to the public semua tu, we are the ambassador of our own very own brand, very own company. We are the spokesperson, we are the billboard to our company, to our brands. Jadi saya ada dah baju-baju ni, saya ada baju healthcare, saya ada baju kalau kata kita punya automotive business kita ada baju untuk travel company, kita ada baju untuk academy, kita ada baju untuk Raya TV dan juga macam-macam semua ada. Boleh kata boleh tukar-tukar je, hari ni pakai apa, besok pakai apa, lusa pakai apa, semua tu. Okay. In fact, gambar poster pun semua tuan pakai branding sendirilah saya tengok. Exactly, betul. Okay, daripada Encik Elias Sulaiman kata kepada Tuan Moderator hebat dan Tuan Saiful Nang yang luar biasa. Alhamdulillah, saya sangat tertarik dengan kata-kata semangat dan motivasi Tuan Saiful Nang. Soalan, apakah sweet moment Tuan tak dapat lupakan ketika ambil gambar? Kenangan pahit dan manis ketika daripada passion sebelum bergelar kerjaya profesional sekarang? Terima kasih Tuan. Okey.
Kenangan pahit manis ni ada banyak sebenarnya. Tapi kenangan yang manis ni saya rasa boleh kata every day kita ada kenangan-kenangan yang manis. Jadi susah nak diceritakan. Tapi kalau kata nak cerita paling manis tu, saya pun dah tak ingat dah. Paling manis ialah dengan kerjaya saya ni, saya ingatlah the way I met my wife contohnya masa tu. Ya, saya masa tu saya bekerja di London. Kita ada kita datang ke sana, we have shooting dekat London dan kita ambil gambar kat London dan kita pergi ke Cambridge dan kemudian saya minta tolong seorang student dekat sana. Student dekat sana tu dia bawa saya pergi, kalau student masuk ke kolej-kolej dekat dalam Cambridge tu, student tu cuma dia masuk pakai pass dia bawa saya sebagai pelawat. Dia free. Kalau tak, setiap kolej yang saya nak masuk tadi tu, kalau masuk St. John kena 5 pound, masuk Trinity kena 5 pound, masuk King's kena 5 pound. Jadi banyak kolej tu kita nak tengok, nak ambil gambar cantik semua tu, semua setiap tempat tu 5 pound. Jadi kita ada kawan kenalan online masa tu dekat situ, dia bawa kita kat situ semua tu, dan orang tu lah jadi wife saya sekarang. Ini contoh je. Itu kenangan paling manis lah. Itu daripada kita bekerja, kita ambil gambar, dengan gambar tadi tu membawa kita menjadi ke tempat yang kita tak pernah nak jejak sebelum ini. Because my first step keluar je daripada Asia ini adalah dengan tiket kita kamera pada ketika itu. Which is walaupun sekarang ni saya tak menggunakan kamera sebagai, saya tidak menjadi cameraman untuk sebagai salah satu daripada bisnes kita, tetapi kita ajarkan kepada ramai orang menggunakan handphone. You boleh ambil gambar sehebat profesional dan kemudian dengan handphone, dengan foto, dengan video yang you produce daripada you punya handphone tadi ni, walaupun handphone you biasa-biasa saja pun tak ada masalah, dan daripada situ sebenarnya you boleh marketkan, membuat marketing kepada bisnes-bisnes yang you ada dalam you punya inilah. Kalau kata ada satu bisnes, gunakan benda ni. Pasal apa? Guna benda ni, content marketing, digital content marketing adalah murah. Kalau kata sikit nak tunjuk contoh, pasal one of the thing yang menyebabkan kita pairkan antara akademi dan juga industri adalah disebabkan oleh, kalau orang lain dia spend untuk Facebook ads, dia spend RM30,000, ini competitors kita tau. Competitors kita dia spend RM30,000 untuk dapat 1 juta. Kita spend less than RM1,000 untuk dapat 1 juta. Jadi yang mana satu lebih menguntungkan? Because we save a lot. Kita saving kita berbanding dengan competitor kita saving 29,000 untuk dapat 1 million. Jadi macam mana cara dia? Cara dia, kita menggunakan handphone, kita shoot content, kita trim content, kita edit content kita, dan kemudian kita broadcast content kita. Dan content bila kita masuk dekat dalam Sockmat, dia akan disebarkan secara organik oleh tangan-tangan followers. Tetapi kalau iklan, you buat iklan, satu iklan yang memang letak saja orang dah tahu itu adalah iklan. Orang tak share benda tu. Tetapi you kena beli reach daripada Facebook untuk paksa orang tengok you punya content. Orang tak engage. Dalam 1,000 orang yang tengok, mungkin ada 1 yang engage. Daripada 100 orang yang engage, 10 yang beli. Sebab tu you have to spend more. Jadi bila kita buat benda ni, kita letak industri dan juga academy side by side, we can teach people the trick how to save a lot of money on advertisement. Digital content marketing. Banyak yang orang jual dekat luar, orang buat marketing ataupun digital marketing, betul? Digital marketing. There are a lot digital marketing. Guna Google, guna Facebook, guna YouTube, semua tu. But if you only know how to put ads, to pay ads dekat dalam semua platform-platform ni, you akan mati dalam bisnes tadi tu, kerana you akan, bukan matilah, sebenarnya you have to deal with high spending on advertisement rather than bila you buat content marketing, digital content marketing. Jelas semua? So kita lihat content marketing ni sangat penting tuan. Berbanding kalau kita pay ads dalam Facebook ni, banyak cost yang overhead cost lah kalau nak katakan.
Okey, tuan. Okey, kita nak jawab salam daripada Junika, Rizwan Sidi. Ini semua student-student saya juga ni. Sharifah Baizura, Rafida Fida, Effendi Sheikh, daripada IKBN, Alu Gajah. Shirung Moro buat ni orang Thailand ke apa ni? Okey, Nazira Zira, Muhammad Farihan Nordin, Amila Ila, Azilrul Fauzi, dan terima kasih kepada semua yang masih lagi bersama kita ni. Okey, teruskan Cik Mazlan. Okey tuan, kalau kita lihat tuan, kita nak share lah dari segi nukilan tuan ni 10 tahun lepas lah. Ada lihat di dalam online. Ya, dalam nukilan tuan ni ada mention lah, bukannya saya tapi kami yang menjayakan kita. Jika Saiful Nang hanya seorang individu, pasti masih jurugambar perkahwinan. Bukan kami, tetapi saya bila syarikat mengalami masalah, belajar menyalahkan diri sendiri dahulu sebelum menuding jari kepada orang lain. Mungkin tuan boleh menceritakan mengenai inspirasi tuan lah dalam nukilan yang telah saya mention tadi. Okey, ini adalah satu, orang kata tu, we hold this religiously sebagai satu doktrin utama dalam syarikat kita, yang mana syarikat akan berkembang hanya dengan teamwork. Dia bukan disebabkan oleh kehebatan, geniusnya kita, tetapi macam mana kita gemblengkan genius yang ramai tadi tu untuk sama-sama bangunkan. Itu dia. Bukan aku tetapi kami. Okey. Tetapi bila kita mengalami kegagalan tertentu, kesilapan yang kita buat, jangan kami dahulu tetapi letak aku dahulu sebelum kami. Pasal bila ada kejayaan, pulangkan balik semua kredit tu kepada kami. Okay, kita semua yang lakukan perkara ini. Kejayaan ini adalah hasil kerja kita semua. Bukannya hasil kan buruk kalau bunyi dia. Alhamdulillah kejayaan hari ini yang kita kecapi adalah hasil kebijaksanaan saya. Buruk bunyi dia dan kita meluat dengannya. Berbanding dengan bila kita bercakap semua kegagalan ni, kegagalan yang berlaku ni semua adalah kesilapan saya sendiri. Dia lebih mulia dengan macam tu. Tetapi sebenarnya bila kita mengakui kesilapan, kita merendah untuk kita ditinggikan. Sebenarnya bila kita mengakui kesilapan kita, sebenarnya tim akan nampak sebenarnya ini we have part to be blamed. Tetapi the leader is taking this into their own personal account. Jadi itu lebih baik daripada kita ni perfect, tak salah langsung. Yang salah semua staff. Dan bila berjaya, semua kita yang buat. Staff tak ada guna apa pun. Itu company macam tu, company yang tak lama lagi kena tutup kedai pasal staff akan lari. Saya pun kan tak pernah melalui fasa-fasa staff lari semua tu. Lari. Ada. Tapi pengalaman itu mengajar kita untuk membuat adjustment pada diri kita, approach kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Okey. Terima kasih Tuan Saiful di atas rumusan yang tadi kita lihat sebagailah pendapat dan pandangan Tuan berkaitan bagaimana motivasi sebagai usahawan dari segi kelestarian, penyanaan pendapatan kepada usahawan belia ni lah, khususnya dalam dunia era digital ni. Dan kita telah membincangkan juga bagaimanakah menjadi satu content creator yang dapat mendapat subscribe yang tertinggi lah kalau boleh tuan. So tadi kita dah bincang dari segi kepentingan plan pemasaran dan seterusnya. So para penonton di Pohon untuk melengkapkan borang penilaian bagi memastikan dari segi slip pengesahan kehadiran Tuan Puan tu akan Tuan perolehi lah. So Tuan Aziz, untuk rumusan yang terakhir Tuan, mungkin Tuan boleh bagi sedikit nasihat lah kepada para penonton kita ni yang terus setia bersama kita pada pagi ni Tuan. Okey, untuk kepada semua, kalau kata kita nak jadi usahawan ni, dunia usahawan ni adalah dunia yang dia seperti laut yang bergelora. Jadi kalau kita berani melaut, kita kena berani, kita mesti kena sukakan air, kita mesti sukakan ombak, kita mesti sukakan ribut. Dan sebenarnya ribut akan menyebabkan kita jadi pelayar yang lebih hebat. Jadi jangan takut. Kalau kita takut, jangan berani-berani. Tapi kalau dah berani, jangan takut-takut. Okay, kalau untuk
mengikuti kelas-kelas kita apa semua tu dalam akademik, boleh pergi ke snap.my terus dan boleh tengok mana partnya sebenarnya sebagai usahawan. Pasal snap.my ni kita banyak menyajikan digital skill development yang banyak yang boleh dimanfaatkan oleh usahawan-usahawan untuk macam tadi itulah, kalau you boleh spend 1,000 untuk buat 1 juta, kenapa you spend 30,000 untuk buat 1 juta? Dan saving tu kan banyak, dan sebenarnya ada banyak lagi peluang-peluang dalam dunia baru, era baru, media baru yang ada pada waktu ini untuk kita grab. Kalau kata kita lambat, kita mungkin akan menjadi dinosaur yang tidak sempat untuk berevolusi sebelum dia dipupuskan oleh perubahan suhu, perubahan cuaca. Okey, daripada saya itu saja. Terima kasih kerana menjemput ke dalam rancangan ini. Minta maaf daripada apa kekurangan saya. Yang buruk itu memang datang daripada kelemahan diri sendiri. Yang baik itu semua datang daripada pelaksanaan hidayah Allah dengan tepat. Okey, silakan. Terima kasih kepada Tuan Saifuddin selaku panel kita pada pagi ini yang banyak berkongsi pandangan dan nasihat kepada para penonton. Terima kasih juga para penonton yang setia bersama kita di Bicara Kerjaya, menjana pendapatan di era digital. Teruskan menyokong program anjuran Kluster Kerjaya Aileen KBS. Saya Mazlan Muhammad. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.